Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, untuk soalan yang ditanya ni, soalan ni adalah soalan daripada bab 3 matematik tingkatan 3. Dia bukan tingkatan 4 lah. Sama juga, dia bab keuangan juga, tapi matematik tingkatan 3. Okay, mari kita tengok apa yang soalan yang ditanya. Okay, saya tengok yang bahasa Melayu lah. Saya jawab bahasa Melayu. Okay, soalan ni pasal ni lah, pelaburan hartanah. Pelaburan hartanah. Okay. So basically soalan ni dia akan bagi point lah, banyak point. So kita akan kena keluarkan point tu, barulah kita dapat maklumat apa yang kita nak guna untuk cari soalan apa yang dia tanya. Okay. So dia kata kat sini, Puan Juliana membeli sebuah rumah kos sederhana berharga 440,000. So Puan Ju beli rumah harga 480,000. Okay, kemudian dia kata Puan Juliana membayar 10% daripada harga rumah tersebut yang berjumlah 48,000. So dia bayar deposit lah. Deposit sebanyak 10%. So 10% 48,000 lah, 48k. Okay, kemudian dia kata Puan Juliana mensasarkan pulangan sebanyak 45% lepas dalam tempoh 25 tahun lah. Mana kata kalau dia jual rumah tu, dia harapkan 45% apa jumlah pulangan, ataupun kita katakan sebagai ROI lah, return on investment. So dia nak sasarkan 45% daripada pulangan lah. Kemudian dia kata lagi, okay, bagi tempoh 10 tahun selepas pembelian rumah itu, Puan Juliana menyewakan rumah tersebut pada kadar sewaan bulanan berjumlah RM1,500. Okay, kat sini dia ada salah faham sikit lah. Saya pun tak pernah faham sikit apa dia kata ni. So sewa, sini dia bagi kat sini sewa. Okay, kita buat dua keadaan lah. Okay, keadaan pertama yang saya faham, dia kata bagi tempoh 10 tahun selepas pembelian rumah itu. Okay, ni keadaan pertama lah. Okay. Sewaan pertama ialah dia buat sewaan dalam tempoh 10 tahun. 10 tahun pula dah. 10 tahun, yang mana sebulan RM1,500. Okay, yang kedua, keadaan kedua yang saya faham, dia lepas 10 tahun dia beli rumah, baru dia buat sewa. Mana kata dalam tempoh 25 tahun juga dia kata dia beli, dia buat pelaburan rumah ni selama 25 tahun. So selepas 10 tahun baru dia buat sewa rumah. So mana kata selepas 10 tahun dia buat sewa rumah lah. So bakinya selepas 10 tahun ada lagi 15 tahun lah. So 25 tolak 10, kita akan dapat 15 tahun baki lah. So dia akan buat sewaan selama 15 tahun. Sama juga kadar RM1,500 sebulan. Okey, ni maklumat lah. Kemudian kita tengok lagi maklumat apa dia bagi. Okey, selepas 25 tahun, Encik Abu berjaya menjual rumah tersebut pada harga RM700,000. So Encik Abu ni suami Puan Juliana kot. So Encik Abu ni berjaya jual rumah ni sebanyak, bukan sebanyak lah, dengan harga RM700,000. Okey. Puan Juliana telah menjelaskan sejumlah RM575,000 kepada bank. Mana kata bila kita buat pelaburan hartanah ni, kita mesti buat loan dengan bank lah. So bila kita buat loan, mesti kita kena bayar bulanan. So selepas 25 tahun, bulanan yang jumlah total bulanan yang dah dibayar oleh Puan Juliana adalah sebanyak, bayar kepada bank sebanyak RM575,000. Okay, kemudian dia dah langsaikan pula perbelanjaan lain yang telah dijelaskan oleh Puan Juliana dalam penjualan tersebut adalah seperti berikut. So ni adalah cas-cas yang lain lah. Yang mana kita tengok kat sini, ni adalah cas yang tak termasuk dalam pelaburan tadi tu. Macam duty stamp, commission agent, kos guaman, baik beli rumah, baki. Ni baki lah, baki
lepas 24 tu baru dia langsaikan baki-baki yang tertunggak, yang dibayar oleh bank, yang perlu dibayar oleh kepada bank lah. So cas-cas lain lah. Okay, baik. So ni maklumat yang telah dibagi. Kemudian dia bagi soalan. Okay, yang pertama dia suruh hitung jumlah pulangan pelaburan yang diperoleh daripada hasil jualan rumah tersebut. So jumlah pulangan pelaburan ni kita panggil sebagai ROI lah. ROI iaitu Return on Investment. Okay. So macam mana kita nak kira? Yang pertama ROI pelaburan untuk rumah tersebut. Untuk jualan lah, jualan rumah. So nak kira ROI, kita kena guna apa formula ni. So return on, tak apa nampak pula dah. So ROI, cara nak kira ROI ialah jumlah pulangan dibahagikan dengan nilai pelaburan awal. Nilai pelaburan awal darab dengan 100%. So ROI ni dia akan berada dalam je lah, dalam bentuk peratus. Okey, baik. So first kali kita nak tengok dulu apakah itu jumlah pelanggan, apakah itu nilai pelaburan awal. Okey, baik. So nilai, kita tengok yang pertama dulu. Kita tengok yang pertama dulu iaitu nilai pelaburan awal. So nilai pelaburan awal ni kita akan tengok kalau dalam kes ni kita akan tengok harga rumah tu. Dia fix. Nilai pelaburan awal ni dia fix, dia satu je. So kita tengok berapa harga yang kita beli rumah tu. So kat sini dia bagi kat sini, Puan Juliana membeli rumah tersebut dengan harga 480,000. So ni adalah nilai pelaburan awal. So dia fix, dia satu ya. Dia fix. So kita dah ada nilai pelaburan awal. Okay, kemudian kita nak tengok jumlah pulangan pula. So jumlah pulangan ni basically adalah ni lah kita punya pendapat apa, orang kata apa, pulangan bersih daripada hasil jualan rumah tu. Mana kata bila pendapasan bersih, jumlah pulangan lah, jumlah pulangan, mana kata berapa apa, orang kata apa, berapa hasil yang kita dapat tolak dengan berapa belanja yang kita guna. So dapatlah apa, hasil bersih daripada jualan rumah tu. Mana kata pendapatan yang kita dapat tu tolak dengan belanja yang kita guna lah. So kat sini kita boleh buat dalam dua keadaan lah. So pendapatan dia kita boleh katakan kat sini adalah duit masuk. So kita tengok sekali. Kemudian yang kedua adalah duit keluar lah untuk belanja. Okay, so kita tengok pada maklumat yang dibagi tadi. So first kali kita tengok dekat sini, yang mana kita boleh katakan sebagai duit masuk, yang mana kita ni lah, kita hasil yang kita dapat. So kat sini kita boleh tengok adalah hasil yang kita dapat, kita boleh kutip daripada sewa yang pertama. Tak apa nampak dah pula. Ambil warna lain sikit. Kuning tak apa nampak. Oh, kuning dah. So kita akan tengok sewa dulu. So sewa hasil yang kita dapat, kemudian jualan rumah tu. So sini kita boleh tulis adalah sewa. Tak apa nampak. Biru lah. Okay, first kali sewa rumah dan juga jualan rumah. Okay, settle. Okay, yang kemudian kita tengok pula untuk duit keluar. So duit keluar kat sini, yang mana kita tengok Puan Juliana keluarkan duit untuk dia punya pelaburan. So first kali dekat deposit lah. Kalau beli rumah ni kita dah ambil dia, kita dah ambil dia sebagai apa, nilai pelaburan awal. So kita tolak tepi lah. So kat sini kita tengok deposit, Puan Juliana keluarkan duit, kemudian dia bayar bank, keluar duit juga, dan juga cas-cas lain lah, dia keluar duit juga. So kita masukkan dalam sini lah. Apa yang pertama tadi, apa dia tau, deposit, kemudian apa nama, bayar kepada bank. Ya Rabbi, cepat lupa. Bank. Dan yang tiga adalah cas-cas yang lain. Okay, so kita tengok
untuk duit masuk dulu. So, duit masuk tadi, berapa sewa yang Puan Juliana dapat? So, dia kata kat sini yang kita tengok sewa tadi dia ada 2 kes kan. Kita dah bagikan kepada 2 kes. So, kita tengok kes yang pertama dulu. So, yang pertama adalah Puan Juliana sewa 10 tahun. Yang mana dalam 10 tahun tu 1,500 ribu sebulan dia charge. So, kalau 10 tahun kena kali dengan ni lah, 12 bulan. So, 10 darab dengan 12 darab dengan kadar sewa iaitu 1.5k. So dapat berapa? Kat sini saya dah kirakan dapat berapa lah? 1.5 kali 10. Okay, dapat 180,000. Okay, pertama. So jualan tadi dia dah bagi tahu siap-siap tadi jualan. Puan Juliana jual dengan harga 700,000. So dua maklumat ni kita totalkan kedua-duanya. Jumlahkan. So kita dapat 180,000 dan tambah dengan 700,000 kita dapat 880,000. Okay, settle untuk bahagian pendapatan ataupun duit masuk. Okay, sekarang kita tengok dekat duit keluar pula. So deposit. So deposit tadi kita dah tengok Puan Juliana keluarkan 48,000. Okay, bank pula dia dah bayar 575,000. Okay, cas-cas yang lain lah. Cas-cas yang lain ni yang kita perlu kira kan. So, cas-cas yang lain ni kita tengok dekat soalan. Kita kena tambah semua ni lah. 4,000 tambah dengan 2,800, 3,200, 15,000, 95,000. So, total semua ni kamu kena tambah. So, kat sini kita dapat berapa ni? 100 berapa tadi? Saya dah kena kira Ustaz. 4,000 tambah dengan 2,800 tambah dengan 3,200 tambah dengan 15,000 tambah dengan 95,000. So kita dapat 120,000. Okay. So kat sini kita dapat 120,000. So totalkan semuanya kita dapat 48 tambah dengan 575 tambah dengan 120. Kita akan dapat 575 tambah dengan 120. So kita dapat 743. Okay, settle lah. So kita boleh kira lah ROI sekarang. So ROI tadi kita tengok jumlah pulangan awal, jumlah pulangan adalah hasil pendapatan tolak dengan pembelanjaan. So 880 tolak dengan 743. So bahagi dengan nilai pelaburan awal iaitu 480,000 darab dengan 100%. So kita dapat 880 tolak 743. Kita dapat 137 bahagi dengan 480. Okey, darab dengan 100. So kita dapat 28.54%. Ni untuk situasi yang pertama. So kita tengok situasi yang kedua pula. Okay, situasi yang kedua adalah kadar sewaannya berbeza tempoh lah. Ni situasi yang kedua, ni situasi yang pertama, ni situasi yang kedua. So sewa sini kita tengok situasi yang kedua adalah dia punya tempoh sewaan selama 15 tahun. So kita kira kat sini. Orang ikut. Okay. 15 darab dengan 12 darab dengan kadar sewa lah 1.5k. So kita dapat nak kira lain. 15 kali 12 kali dengan 1.5, kita dapat 270,000. Okay, so kat sini je yang berbezanya, yang lain semua sama. So kat sini kita kena tambah lagi lah. So 270,000 tambah dengan jumlah jualan tadi 700,000. Kita dapat apa? 270 tambah 700,000 dapat 970,000. So ni adalah hasil pendapatan untuk situasi yang kedua. So situasi yang kedua adalah 970 tolak dengan 743. Sebab tak berubah lah. So bagi dengan 480,000 darab dengan 100%. So kita akan dapat kita kira lain. 970 tolak 743
bahagi dengan 480 darab dengan 100. So kita dapat kat sini adalah 47.29%. Okey, so kita dah buat dua situasi, ada dua jawapan lah. Okey, kemudian kita tengok soalan yang kedua pula. Okey, soalan kedua dia tanya, pada pendapat anda, mampukah Puan Juliana mencapai sasaran 45% yang telah disasarkan beliau? Okey, buktikan jawapan anda. So sasaran ni dia berbalik kepada ROI yang kita cari yang pertama ni lah. So kita tengok, mampukah Puan Juliana mencapai 45% untuk hasil pulangan yang dia tetapkan lah. So kalau ikutkan situasi yang pertama, 28.54. So untuk situasi yang pertama, Puan Juliana tidak dapat mencapai sasaran lah. Tidak dapat mencapai sasaran. Sebab apa? Sebab kadar peratus pulangan yang dia dapat hanyalah 28.54% saja. Okay, sebab apa? Kerana kadar ROI yang dapat yang dicapai. Okey, yang dicapai inilah apa nilai yang kita cari tu. So kalau untuk situasi yang kedua, dia melebihi sasaran lah, lebih daripada 45%. 45. Okey, 45%. Yang ni dia kurang daripada 45%. So jawapannya macam ni juga, cuma beza sikit lah. Mana kata Puan Ju dapat mencapai sasaran kerana ROI lebih 45. Okey. So itu saja untuk soalan yang ditanya ni. So ini basically ni adalah bab 3 lah, untuk tingkatan 3. Jadi bukannya bab 4. Bukannya bab dalam matematik tingkatan 4. Yang mana dalam bab matematik tingkatan 4 pun ada juga keuangan. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih.